Cita-cita aku ketika kecil menjadi seorang juruterbang. Subjek yang aku minati di sekolah pula ialah matematik dan sains. Kehidupan kami sekeluarga tidak seperti keluarga yang lain. Apatah lagi, aku kehilangan ayah pada umur 4 tahun. Dan selepas itu, ibu bekerja sebagai penerangan getah. Namun, ibu seorang yang kuat semangat. Dia mencari rezeki buat kami 7 orang adik-beradik. Aku anak yang ke-6. Aku masuk ke asrama anak yatim pada umur 13 tahun. Di asrama, aku menenangkan azam untuk belajar bersungguh-sungguh. Ini kerana di asrama, kebanyakan pelajar bersaing untuk mendapatkan keputusan yang baik dalam pelajaran. Mungkin juga ketika kecil, kami sudah faham bahawa kami perlu belajar bersungguh-sungguh untuk merubah masa depan yang lebih baik. Ketika di dalam kelas agama, aku masih mengerti akan satu petengah surah. Dan dengan surah inilah memberikan aku kekuatan dalam segala perkara. Ia adalah surah Al-Baqarah ayat 18. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Tafsir ayat ini membuatkan aku terfikir bahawa dengan ilmu akan ada jalan kebenaran. Kita tidak akan tersesat dalam mencari kebenaran. Allah tidak menjadikan manusia dengan sia-sia. Kita perlu mencari ilmu agar tidak menjadi orang munafik. Hari ini aku bersyukur kerana Allah berikan rezeki aku. Walaupun aku kini berada dalam pengurusan tertinggi dalam fakulti kejuruteraan sebagai dekan, aku pastinya akan menyantuni pelajar dan mereka yang tidak bernasib baik, juga anak yatim. Aku juga berterima kasih kepada seorang penderma yang memberi tajaan persekolahan kepada aku. Sehingga ke hari ini, aku tidak tahu insan yang membantu memberikan sokongan kewangan ketika aku belajar di asrama. Terima kasih Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, saya pasti slot peyatim ini mempunyai peminatnya yang tersendiri kerana ia penuh dengan motivasi, inspirasi dan juga pengalaman-pengalaman hidup seseorang yang boleh kita angkat, jadikan sebagai pengajaran, contoh yang terbaik insya-Allah dalam kehidupan kita. Masya-Allah. Baiklah, pagi ini topik kita begitu baik sekali, lambaian syurga ku ingin berbalas. Maksudnya bukan sekadar lambai-melambai sahaja. InsyaAllah kita mahukan balasan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, jom sama-sama kita bersama dengan ikon peyatim Tok Abah yang tidak asing lagi, begitu popular, pakar motivasi di kita daripada waktu kita kecil dulu sampailah sekarang ini. Alhamdulillah, beliau masih tetap maintain sama seperti dulu. Yang dihormati Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Tok Abah, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang di sebelah Tok Abah pula, siapakah gerangannya? Tetamu jemputan kita yang juga ikon juga dalam peyatim ini, Masya Allah. Yang dihormati Profesor Insinyur Dr. Muhammad Khairul Anwar. Assalamualaikum Prof, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Farah. Masya-Allah. Itulah dia gerangan tadi tu wajah anak kecil yang comel, yang tampan itu adalah Prof sebenarnya. Insya-Allah saya. Baiklah, kita nak tahu, nak menelusuri kehidupan Prof waktu kecil dulu, latar belakangnya, kehidupan, pengalaman hidup. Silakan Prof. Okey. Terima kasih Puan Farah sebagai moderator kita hari ini. Insya-Allah. Sebelum itu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TV Al-Hijrah kerana menjemput saya pagi ini dan juga kepada ikon peyatim Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsah, merupakan ikon saya juga. Masya-Allah. Sebagai salah seorang motivator lah. Sebenarnya saya ni dilahirkan di Besut, Terengganu pada tahun 1974, dan pada tahun 1978 Allah telah menjemputlah arwah ayah saya, dan selepas ayah saya dijemput masa bermulalah kisah kedukaan sedikitlah bagi kehidupan kami sekeluarga. Alhamdulillah, keluarga saya keluarga yang besar. Kita ada 7 orang adik-beradik. Saya merupakan anak yang ke-6. So, seorang lagi adik bongsu saya lah. Sama juga berada di Kuala Lumpur. Okey. Saya telah bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tanah Merah, Jerutih, Terengganu, sehingga darjah 6 lah.
Seperti yang ditunjuk dalam video tersebut, pada masa Darjah 5 ada hamba Allah telah datang ke sekolah dan telah memberikan kata orang tu bantuan lah kepada saya sebagai anak yatim lah pada masa tersebut. Tetapi terkilan sedikit sebab beliau tidak pernah menyuruh muka ataupun tidak pernah tunjuk muka. So, apa yang terjadi adalah beliau minta gambar saya saja. Masya-Allah. So saya dapat tiap-tiap bulan saya dapatlah daripada keluarga beliau yang telah memberikan kepada saya sedikit sebanyaklah bantuan persekolahan. So selepas Darjah 6 saya telah dapat tawaran untuk masuk di Perkaya Marang Terengganu. Di situlah saya belajar cara-cara berdikari, cara-cara berkawan dan sebagainya lah. Betul. Di sana memang macam ragam manusia kita jumpa kan Datuk kan. Alhamdulillah selepas daripada Perkaya tu saya disekolahkan Sekolah Menengah Agama Marang. So lah cita-cita pertama nak jadi ustaz. Tapi tak jadi. Alhamdulillah. Selepas Sekolah Marang saya telah bertukar ke Sekolah Menengah Agama Ittifaqiyah pada tahun 1991. Disebabkan ada masalah keluarga sedikit, saya balik semula ke kampung saya. Dan saya sekolah di Sekolah Menengah Agama Ittifaqiyah. Masya-Allah. Alhamdulillah pada masa tersebut saya telah menjadi pelajar best student lah atau pada SPM, mendapat 9 aggregate pada masa tersebut untuk di pelajar. Dan telah ditawarkan sambung belajar di KUZA, Kolej Agama Sultan Zainal Abidin. Pada masa tersebut sebelum ni saya ambil aliran sastra, maknanya nak jadi macam sastrawan negara. Tapi masya-Allah bila masuk ke KUZA ni aliran teknologi perindustrian, di situlah saya tukar bidang saya daripada sastra kepada jurutera. So just imagine lah daripada sastra yang mana nak tulis buku. Buka balik kitab matematik. Memang terpaksalah saya berjaga malam dan sebagainya lah untuk meneruskan kembali bermula kembali dalam segi kesusahaan. Selepas KUZA, saya ditawarkan untuk belajar di Northumbria University di UK di bawah beasiswa Yayasan Terengganu. So saya telah berjaya menamatkan pengajian di bidang Manufacturing System Engineering dan telah convert atau penajaan tadi kepada beasiswa sebanyak 25%, tapi kena bayar juga lah sikit. Selepas itu, saya bekerja di Pewaja Steel Kemaman Terengganu sebagai jurutera instrumen. Untuk setahun dan terus selepas itu saya masuk join UPM, Universiti Putra Malaysia sebagai tutor. Alhamdulillah di UPM saya telah dibuka peluang untuk belajar lagi, nyambung sebagai master dan selepas itu PhD. Saya buat master di UPM dan buat PhD di Sheffield University. So alhamdulillah complete PhD tahun 2006. Dan menjadi pensyarahlah selepas itu. Subhanallah. Dan sekarang ini alhamdulillah telah diberi amanah untuk mengemudi Fakulti Kejuruteraan di UPM. Dekan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hebat sekali, Masya Allah. Tanya. Satu kenyataan yang kita tak boleh sangkal. Orang Ganu ni memang bijak pandai. Alhamdulillah. Orang Ganu hebat belakalah, Masya Allah. Baiklah. Dan satu yang boleh kita perasan dekat sini yang kita boleh angkat adalah ilmu itu adalah satu kewajipan yang perlu kita taat, perintah dan juga perlu konsisten tu Abah. Betul. Itu yang paling penting sekali. Baiklah. Dalam erti kehidupan yang sebenarnya macam apa yang Prof lalui itu Abah dengan rasa kekurangannya, mungkin kadang-kadang rasa tersisih, kesusahannya, penderitaannya. Bagaimana Tok Abah boleh memberi kami nasihat dan pesanan pagi ini betapa pentingnya kita untuk konsisten dan juga ingat bahawasanya ilmu itu memang sangat penting untuk kita tuntut ilmu itu. Alhamdulillah, terima kasih Farah dan terima kasih tahniah Prof ya. Prof Khairul Anwar. Subhanallah ya. So anak yatim jadi profesor, jadi dekan, satu kata tu perkembangan yang luar biasa. So memang betul. Betul. Itu sebabnya Tok Abah tadi bila dengar kisah tadi terkesima sebab memang kita dah tahu semua untuk cemerlang di dunia maupun di akhirat kena ada ilmu. Dan disebut dalam satu hadis yang semua orang biasa dengar, talabul ilm faridah ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu bukannya harus, bukannya sekadar bagus, tapi wajib untuk laki-laki perempuan yang beriman. Itu satu. Jadi kalau kita nak betul-betul kata tu dapat semangat untuk terus menuntut ilmu sampai kiamat, sebabnya masa kami off tadi cakap ni terus belajar, masih belajar, baru 49 dia kata kena belajar. Ni baru 72 kena terus belajar sampai ke liang lahat. Satu. Yang keduanya tak dapat tidak ya. Sebabnya bila diinstitusikan ke rumah yatim jadi ada kawan. Dia belajar berkawan, belajar berdikari. Itu penting
penting sangat. Kawan yang positif akan membantu. Tapi bila tak tahu kisah tadi bahawa ada orang yang persendirian yang merasakan namanya untuk membantu. Jadi kalau ada orang awam, para penjaga, orang sekitar, ya, orang yang nampak kepentingan ilmu dan membantu, sebabnya Profesor Khairul ni sampai terangsang, ya, sebab dia tahu ada orang bantu dia, sebab jadi best student dan sebagainya. Jadi ni nampak sangat. Dan satu lagi perkara yang Tok Abang nampak untuk merangsang kita terus belajar ialah pasang niat lah. Niat tu apa? Niat untuk tolong keluarga. Ni anak nombor 6 daripada 7 orang. Keluarga miskin, mak penuh dengan getah, petani padi dan sebagainya. Jadi apakah niat? Niat kerana Allah, lepas tu nak tolong. Dan Tok Abang buat satu kajian dengan anak-anak Tok Abang sendiri lebih kurang 30 tahun yang lepas. Barang siapa yang belajar dengan niat untuk mengajar kawan-kawan, kita akan dapat kefahaman dan ingatan 10 kali ganda berbanding belajar untuk diri sendiri. Sebenarnya bila belajar ke institusi dengan anak yatim yang lain dengan niat nak tolong kawan yang tak faham, yang tak jelas, yang tak sempat, luar biasa. Dan satu lagi yang sangat penting ialah kita kena doakan mak bapak, itu buka institusi, doakan guru-guru dapat keberkatan ilmu, doakan kawan-kawan, malaikat akan doakan kita balik. So di mana kita doakan kawan-kawan untuk sama-sama berjaya, insya-Allah. InsyaAllah. Yang paling penting pasang niat yang baik-baik. Awal itu kena baik dan juga betul. Masya Allah. Baiklah. Prof, kalau dulu dapat 9 aggregate rasanya dah diangkat keliling satu kampung ni. Masya Allah. Hebat sangat waktu itu. Subhanallah. Baiklah. Apa sebenarnya yang memberi dorongan ataupun kekuatan kepada Prof? Bahawasanya Prof perlu bekerja keras, terutama macam Prof cerita tadi daripada sastra nak pergi ke bidang sains. Masya Allah, hebat tu. Jadi apa yang memberikan kekuatan kepada Prof? Okey, terima kasih Puan Farah. Yang pertama saya bahagikan kekuatan kepada dua, satu dalaman dan satu luaran. Dalaman ini adalah you punya self esteem lah. Saya ni tak boleh tengok orang lebih pada saya dari segi pelajaran lah. Itulah yang pertama, dia semangat. Bila darjah 1 pun, masa mula-mula praktik tu ada orang lain dapat nombor 1. Saya dapat nombor 7. So, bila saya dapat nombor 7, saya berusaha lebih keras. Tak puas hati ya? Tak puas hati. Memang saya nak dapat nombor 1 juga lah. Itu yang pertama. Maknanya dia punya dalaman tu memang kena cepat. Kena juga nak tawan, belajar lebih lagi. So bila jadi macam tu, saya pun belajar lebih lagi dan sebagainya lah untuk dapatkan nombor 1 lah, insya-Allah. So semenjak daripada darjah 2 sampai darjah 6, alhamdulillah saya kalau tak nombor 1, nombor 2 lah. Dan yang kedua dari segi persekretarian luaran, saya dapat pertolongan daripada mak saya sebenarnya, selalu mendoakan saya dan juga selalu bagi nasihat kepada saya. Khairul bila pergi ke asrama, jangan lupa semayang, jangan lupa belajar sama-sama, tolong orang lain. Itu yang saya buatlah. Dan kakak saya dari segi keuangan datang daripada kakak saya lah. Sebab mak saya kena oleh getah kan. Oleh getah banyak mana boleh dapat pun, sekali jual dapat RM80 ke RM90. Itu sajalah. So bila ada macam tu, kita pun kena kuatlah untuk mendapatkan apa yang kita nak lah. So itu adalah satu kekuatan yang saya boleh kongsi kat sini lah. Lain-lainnya banyak lagi lah sebenarnya, bantuan daripada kerajaan, bantuan Yayasan Terengganu dan sebagainya bagi saya untuk belajar. Peluang hanya datang sekali saja bagi saya. So saya buat betul-betul dan sembahyang tahajud jangan tinggal, insya-Allah. Saja kekuatan yang ada. So, apa yang boleh kita saksikan adalah potensi luar biasa yang ada pada Prof dan juga yang seangkatan dengannya. Kalau sebelum ni kita bersama dengan Dr. Wati, potensi yang luar biasa, bakat yang ada tu dalam mengejar ilmu dan sebagainya. Baiklah, Prof, bagaimana Prof? Boleh tak Prof atau Tok Abah kongsikan para berkenaan dengan potensi bagi anak yatim pada masa yang akan datang? Kita tak nak sisihkan mereka, kita tak nak sisihkan potensi luar biasa yang ada pada mereka dan juga peranan APIA itu sendiri yang boleh kami masyarakat untuk turut serta membantu mereka yang memerlukan. So kita terima kasih. So satu perkara yang kita ingatnya, wa allaisa lil insani ila ma sa'a, surah An-Najm. Kita akan dapat seperti mana yang kita usahakan. Betul lah kata Prof tadi. Bila kita usaha dengan betul-betul dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Sebab apa potensi kita masa depan, kejayaan kita masa depan bergantung pada niat kita sekarang, usaha kita sekarang, sikap kita sekarang dan apa yang kita lakukan sekarang, siapa kawan dan sebagainya. Jadi itu sebabnya Tok Abah nak menyuruh semua orang yang di luar sana, jom kita sama-sama tolong APIA, Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN yang nak keluarkan seramai mungkin Profesor Khairul Anak. Kita nak keluarkan ramai lagi. So jom. Dan ingat bila kita tolong anak yatim, kita rapat dengan Rasulullah SAW kata jaminan bersama Rasulullah
Allah dengan membantu anak yatim. Ini satu jaminan. So, jom kita sama-sama. Kita sama-sama membantu, dan APIA ini sebenarnya satu projek besar di bawah Yatim dan Yawatim, Yayasan Wakaf ya. Jadi sama-sama membantu untuk membentuk satu akademi untuk ASEAN, tetapi dimulakan dengan orang Terengganu lah, orang Malaysia, orang dan negara sekitar. So jom ya, insya-Allah bila kita bantu orang, maka kebaikan itu akan datang balik kepada kita, dan apatah lagi menolong anak yatim. Kita akan jaminan bersama Rasulullah bila kita tolong anak yatim, insya-Allah. Baiklah, jutaan terima kasih kepada ikon penyatim kita, Tok Abah, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah dan juga Profesor Insinyur Dr. Muhammad Khairul Anwar, tetamu jemputan kita. Mudah-mudahan Prof dapat menurunkan segala ilmu kepada mereka yang memerlukan, bermanfaat juga kepada anak-anak yatim lain. InsyaAllah kami doakan. Mudah-mudahan. Baiklah, jumpa lagi selepas ini tentunya dalam Assalamualaikum.